Satu laporan polis dibuat berhubung kenyataan Badrul Hisham Shaharin atau Cikgu Bad yang mendakwa 3 wakil Perikatan Nasional PN dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong semalam. Berdasarkan laporan polis yang tular di media sosial, pihak Istana Negara menafikan perkara terbabit kerana dakwaan Cikgu Bad sama sekali tidak tepat. Laporan itu turut memberitahu kenyataan Cikgu Bad disedari menerusi video di TikTok kemarin sekitar jam 6 petang di Pejabat Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Istana Negara. Rentetan itu, satu laporan dibuat di Balai Polis Travers Kuala Lumpur pada Isnin jam 8.35 malam. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Alauddin Abdul Majid, ketika dihubungi mengesahkan laporan polis terbabit dan kes itu akan dikendalikan Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Bukit Aman. Ahli Parlimen Istana Negara buat laporan terhadap Cikgu Bad. Dulu Istana Sultan Selangor buat laporan terhadap Sanusi. Sekarang Istana Negara pula buat laporan terhadap Cikgu Bad. Satu laporan polis berhubung dakwaan Cikgu Bad atau nama Badrul Hisham Shaharin yang berhubung dengan dakwaan 3 wakil Perikatan Nasional dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong pada Selasa. Berdasarkan laporan polis, pihak Istana Negara menafikan perkara tersebut dan Cikgu Bad didakwa kerana mengeluarkan kenyataan tidak tepat mengenai perkara itu. Laporan tersebut turut memberitahu kenyataan dibuat disedari menerusi video berdurasi 52 saat di TikTok pada 22 hari bulan Januari. Saya selaku wakil daripada Istana, menurut wakil Istana, menafikan dakwaan lelaki tersebut. Ia merupakan satu kenyataan yang tidak tepat. Jelas laporan polis dibuat bagi membolehkan pihak polis mengambil tindakan terhadap kes tersebut. Tuan-tuan, terus teranglah, masa video tu keluar, siapa yang percaya? Siapa yang pergi sebar video tu? Siapa yang bertakbir mengatakan, ya, kita akan tukar kerajaan. Kita akan tukar kerajaan. Kita akan tukar kerajaan. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya nak tunjuk satu gambar. Tuan-tuan, perhatikan muka dia orang ni. Dia kata di sini, rakyat bersama hemat Yang di-Pertuan Agong. Rakyat bersama hemat Yang di-Pertuan Agong. Tuan-tuan, saya nak cerita, kalau dia bersama hemat Yang di-Pertuan Agong, saya nak tanya geng-geng yang ada dalam gambar ni lah. Kalau dia bersama hemat Yang di-Pertuan Agong, kenapa mereka menafikan kerajaan yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong? Saya ulang Kalau mereka bersama dengan Yang di-Pertuan Agong, kenapa mereka berani menafikan, menolak kerajaan yang diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong? So sebenarnya siapa yang dahaka pada Sultan dan Agong sebenarnya? Ada iman, ada hati, tepuk dada, tanya selera. Okay. Dalam pada komosion nak tukar kerajaan, kita cukup jumlah, tukar kerajaan, cukup jumlah, tukar kerajaan. Tiba-tiba, tuan-tuan. Tiba-tiba. Apa yang berlaku tiba-tiba ni? Okay. Hashtag kekal tegang. Kekal tegang, tuan-tuan. Hashtag kekal tegang. Boleh tak kita buat hashtag kekal tegang? Alright. Ia kan cerita Cikgu Bad tukar kerajaan kait Istana Negara. Puat sindir PN. Perikatan Nasional perlu tampil menjelaskan sama ada gabungan itu terlibat apa didakwa mencemar imej Istana Negara dalam usaha menumbangkan kerajaan, kata Puat Zakarshi. Ahli Majlis Tertinggi UMNO berkata, Ahli Bersatu Badrul Hisham yang kini lebih dikenali sebagai Cikgu Bad berani menyebarkan tuduhan palsu mengaitkan Agong kerana tiada penafian daripada kepimpinan PN. Ia sudah melampau kerana cerita palsu peralihan kerajaan ini berani mengaitkan pihak istana banyak kali. Ini berpunca kerana ada pihak PN sendiri tidak tegas dan berani pula mengiyakan cerita bohong kerajaan tebuk atap ini, katanya di Facebook. Puan juga Adun Rengit menggesa polis menyiasat dakwaan Cikgu Bad kerana menurutnya tindakan itu mencebar nama baik istana. Cikgu Bad, polis perlu siasat sama ada individu seperti Cikgu Bad diupah. Apakah ada pihak yang sanggup bayar kos guaman mereka jika disaman? Sebab itu mereka berani menyebar cerita palsu. Ya, jawapan saya. Baik tuan-tuan, kita nak cerita. Soalan Puan Zakarshi ni sangat menarik. Kekal tegang dia orang ni sangat menarik. Kenapa? Shaking tuan-tuan. Kekal tegang. Tap screen tuan-tuan. Tolong share. Tap screen, tolong share.
Kan saya buat live ni tak ada apa-apa. Tuan-tuan tap-tap screen pun cukup untuk saya. Untuk yang dekat TikTok lah, yang dekat Facebook pun tolong tap love tu. Saya penat bercakap tiap-tiap malam ni, saya tak minta harap apa-apa tuan-tuan. Share, like, subscribe, tekan love, cukup lah. Kan, tak minta apa-apa yang lain daripada tuan-tuan. Okay? Boleh Thank you very much. Baik, balik cerita tadi tuan-tuan. Okay, timbul persoalan. Kenapa tidak ada kenyataan daripada PN yang menafikan perkara ini? 2 hari lepas, 3 hari lepas, masa keluar kenyataan, dan ini perkataan Cikgu Bat, mendapat perkenan daripada istana. Perkataan dia, mendapat perkenan daripada istana, 3 orang wakil Perikatan Nasional diperkenankan menghadap Yang di-Pertuan Agong. Ini ayat beliau. So, bila diperkenankan, seolah-olah Cikgu Bat menyatakan 2 perkara. Yang pertama, Yang di-Pertuan Agong telah memberi perkenan untuk menghadap kumpulan daripada Perikatan Nasional. On the other hand, the other side of the story, Perikatan Nasional seolah-olah telah memberitahu Cikgu Bat bahawa mereka bersedia untuk berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong. Dan telah pun mendapat jemputan untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong. Soalan dia, kalau perkara ini tidak benar, kalau perkara ini tidak berlaku, kalau perkara ini adalah palsu, kenapa Perikatan Nasional mengambil inisiatif, mengambil sikap berdiam diri dan membiarkan nama istana, nama Sultan, nama Agong dipermain-mainkan sedemikian? Kalau mereka memang membela kerajaan, membela kesultanan, membela Melayu, membela raja, kenapa mereka sanggup membiarkan nama istana dan nama baik Yang di-Pertuan Agong diperkotak-katikkan, dimainkan dengan berita-berita palsu sebegini? Kenapa? Kenapa mereka tidak langsung membuat sebarang kenyataan menafikan perkara ini? Kenapa? Sebab itu sekarang ini, disebabkan oleh kemelut sebegini, apa yang berlaku sebenarnya tuan-tuan? Okey. Adakah tidak ada orang pergi ke istana? Ada. Okey. Tetapi yang pergi ke istana itu bukanlah 3 orang ahli Perikatan Nasional. Bukan. Dia adalah wakil NGO. Memang 3 orang. Kan saya kata saya pernah pergi hantar memorandum 2 kali ke istana. Dan memang istana akan panggil 3 orang. 3 orang akan dipanggil. Tapi bukan menghadap Yang di-Pertuan Agong. Dia akan jumpa wakil istana. Masuk dalam satu bilik. Saya ingat lagi minum. Kita serah memorandum. Lepas tu kita balik. Tapi bukan Yang di-Pertuan Agong. Itu berbeza. Sesiapa saja boleh pergi ke istana. Of course, kena buat appointment lah. Janganlah ketuk pintu. Orang tak ada kan. Kena buat appointment. Boleh serahkan memorandum dan sebagainya. Itu terpulang. Tetapi tuan-tuan, untuk nak jumpa Yang di-Pertuan Agong bukan semudah itu. Lebih-lebih lagi pula dikatakan mendapat perkenan pula. Yang di-Pertuan Agong tu mendapat perkenan. Mendapat perkenan tuan-tuan Kita dengar. Kerajaan pandang serius tindakan individu heret istana. Kerajaan memandang serius terhadap tindakan beberapa individu dan pertubuhan NGO yang mengheret pihak istana dalam perhimpunan tanpa pemakluman, kata Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution. Sebab itu katanya pihak polis akan memanggil pihak penganjur serta beberapa individu lain yang terlibat dalam perhimpunan di luar istana. Ini kerana mengikut Akta Perhimpunan Aman, penganjur mana-mana himpunan diperlukan untuk memaklumkan pihak polis bagi memohon kebenaran sebelum menganjurkan apa-apa perhimpunan secara aman. Dalam pada itu, kata Saifuddin, pihak penganjur jelas gagal menuruti perkara tersebut.